Hai, salam sejahtera murid-murid 4 Cemerlang. Okey, jadi video ini kita akan bincang 10 soalan yang terdapat dalam solaf kertas 1 bab 4. Okey, jom kita tengok soalan pertama yang dipilih, soalan 11. Pelajar menunjukkan sebuah khabar udara yang diisi dengan gas Y. Okey, dari kumpulan manakah Y terletak dalam jadual berkala? Okey, jadi gas yang diisi mestilah tidak mudah meletup dan dia adalah stabil. Okey, jadi kumpulan mana adalah stabil? Okey, betul. Jadi jawapannya donkey. Kumpulan 18 adalah gas stabil kerana telah mencapai susunan elektron tuplet. Jadi selalunya gas yang diisi di dalam khabar udara adalah gas helium. Okey, soalan 16. Unsur Y mempunyai nombor proton 11. Sifat kimia Y sama dengan sifat kimia unsur yang mempunyai nombor proton yang mana? Okey, jadi nombor proton 11 kita boleh tulis susunan elektron iaitu 2.8.1. Okey, jadi sifat kimia kena rujuk kepada electron valence dia iaitu terdapat 1 electron valence. Jadi kita pilih A, B, C, D yang manakah mempunyai 1 electron valence? Jawapannya B. Kerana kalau 3, jadi susunan elektron dia 2.1. Okey. Jadi kumpulan 1, kumpulan 1. Bilangan electron valence dia sama, jadi sifat kimia dia adalah sama. Seterusnya soalan 19. Yang manakah bersamaan kimia yang mewakili tindak balas antara logam kalium dengan gas oksigen? Pertama, belajar kena tahu formula kalium iaitu K campur dengan gas oksigen. Okey, jangan letak O saja, oksigen O2 kerana dia adalah three atom. Okey, lepas itu anak panah. Okey, dan ingat K tambah O2 jangan letak KO2. Yang ini bukan matematik, ini kimia tukar cincin. Jadi kita tahu K adalah bercharge positif, O adalah bercharge 2 negatif. Jadi tukar cincin kita dapat K2O. Lepas itu seimbangkan O ada 2, O sini ada 1 sahaja. Kita letak 2 di sini untuk seimbangkan O. O2, 2 darab 1, 2O. Okey, sekarang kita tengok K ada berapa? 2 darab 2, 4. Jadi untuk K nak seimbangkan, kita letak 4 di depan. Baik, inilah persamaan kimia yang seimbang. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, seterusnya soalan 23. Ini mungkin masa MCO kita tak sempat buat eksperimen ini. Okey, jadi kita akan buat di luar makmau nanti lepas peperiksaan akhir tahun. Jadi kita akan masukkan logam ke dalam air dan dia akan menghasilkan nyalaan. Okey, sebenarnya ini adalah tindak balas kimia ataupun sifat kimia untuk kumpulan 1. Jadi kita tengok logam X dia dengan logam Y. Jadi manakah nyalaan dia lebih besar? Jawapannya logam Y. Jadi kita boleh kata bahawa logam Y adalah lebih reaktif daripada logam X. Okey, jadi ini adalah sebenarnya berkaitan dengan kumpulan 1. Okey, jadi tengok balik nota nak terangkan kenapa dia lebih reaktif. Kita ada 2 poin yang sangat penting. Poin 1 kita terangkan saiz atom Y adalah lebih besar. Okey, kemudian poin kedua kita terangkan daya tarikan antara, ingat tak, di dalam kelas saya pernah bincang nukleus dan elektron atom Y adalah lebih lemah. Okey, kenapa dia lebih lemah? Kerana saiz dia lebih besar. Jadi jarak mereka lebih jauh. Bila jarak lebih jauh, maka daya tarikan dia lebih lemah. Boleh? Okey, contohnya kalau dekat, dia daya tarikan kuat. Kalau dia jauh, daya tarikan dia lebih lemah. Okey, maka yang ayat terakhir mungkin susah sikit. Maka atom Y dia lebih mudah melepaskan elektron. Okay. Sila rujuk balik nota kumpulan 1 berkaitan dengan sifat kimia kumpulan 1. Jadi di sini ada 3 poin. Terangkan kenapa logam Y yang ini lebih reaktif. Okey, jadi pilihan jawapan di sini A bukan, B bukan,
Y bukan. Okey, jadi jawapannya adalah donkey. Donkey. Okey, kerana dia lebih mudah melepaskan elektron berbanding dengan atom logam X. Okey, kita teruskan soalan 27. Antara yang berikut yang manakah benar bagi kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan 17? Apabila dia turun kumpulan 17. Pertama, saiz atom berkurang salah apabila menuruni kumpulan small to big. Ingat tak? Cikgu pernah bagi tahu. Kecil menjadi besar. Menuruni kumpulan from small to big. Saiz dia bertambah. Ini salah. Kita tengok. Okey, keamatan warna berkurang, salah. Keamatan warna dia semakin gelap, salah. Bilangan elektron valence dia bertambah, salah. Elektron valence dia sama kerana semua letak dalam kumpulan 17. Akhirnya takat tidir dan takat lebur dia bertambah, ini betul. Kerana saiz molekul dia semakin besar, maka takat tidir dan takat lebur dia semakin bertambah. Yang ini pun sama, pelajar kena rujuk kepada nota ringkas yang cikgu sediakan. Okey, baik, seterusnya soalan 28. Kereaktifan unsur kumpulan 17 semakin berkurang apabila menuruni 17. Ini disebabkan oleh yang ini sebenarnya ada hampir sama macam tadi. Okey, kotak ini saya copy paste saya copy. Dia hampir sama. Okey, saya paste di sini. Paste. Mana dia? Okey. Tengok cikgu bagaimana cikgu modify jawapannya. Okey. Jadi ini kumpulan 17. Okey, jadi kumpulan 17. Sekarang kereaktifan kumpulan 17 dia menurun. Okey, 17. Dia sebenarnya hampir sama. Pertama, saiz atom dia semakin besar apabila menuruni kumpulan. Okey, apabila menuruni kumpulan 17. Okey, pertama sama macam tadi sebenarnya. Saiz atom dia semakin besar dan daya tarikan antara nukleus dan elektron semakin lemah. Okey. Sama konsep sama macam kumpulan 1. Okey, boleh saya ulang. Jadi apabila menuruni kumpulan, saiz atom dia semakin besar sama macam kumpulan 1. Apabila menuruni kumpulan, saiz semakin besar. Bila saiz besar, jadi daya tarikan dia semakin lemah. Boleh faham? Okey. Lepas itu ayat terakhir berbeza sikit saja. Ayat terakhir untuk kumpulan 17, atom dia lebih susah untuk menerima elektron. Ini ayat ini yang keliru sikit. Dia lebih susah menerima elektron. Kenapa untuk ini dia nak menerima elektron? Kerana kumpulan 17 dia ada 7. Kalau 7 dia perlu menerima satu lagi elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Jadi dia cenderung untuk menerima elektron. Okey. Jadi inilah jawapan dia untuk menerangkan kenapa kereaktifan kumpulan 17 semakin berkurang. Okey, ayat 1, ayat 2 sama macam kumpulan 1. Cuma ayat terakhir berbeza sikit. Okey, kita tengok jawapannya. Saiz semakin berkurang, salah. Takat lebur, takat tidir tak ada kaitan. Warna semakin gelap tak ada kaitan dengan kereaktifan. Walaupun betul. Daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin lemah. Okey, so inilah jawapan dia. Donkey. Baik, teruskan. Soalan 32. Okey. 32 dengan 33, soalan 33 ada konsep dia sama sebenarnya. Okey, kita tengok. Jadi XYZ ini adalah sifat dia. Okey, jadi kita kena tahu bahawa kalau base dia letak di kumpulan 1 ataupun kumpulan 2. Jadi yang ini kita letak di, anggap dia kumpulan 1. Jadi dia letak di kiri. Manakala amphoteric selalunya dia aluminium, kumpulan 13, letak di tengah-tengah. Manakala asid dia letak di sebelah kanan dalam jadual berkala. Contohnya dia mungkin kumpulan 17, ataupun 16 mungkin.
Okey, jadi antara berikut yang manakah susunan yang betul mengikut tertib dari kiri ke kanan dalam jadual perkala unsur. Jadi dari kiri dia kumpulan 1, Z tengah-tengah dia 13, X dengan Y. Z, X, Y. Z, X, Y. Jawapannya C. Okey, jadi ingat base ataupun logam alkali dia kumpulan 1 diletak di kiri. Tengah-tengah amphoteric. Okey, jadi selesai soalan 32. Jadi tiga-tiga dia konsep dia hampir sama. Okay, so kita tentukan siapakah letak di kiri, siapakah tengah-tengah, siapakah kanan. Okey. Jadi pertama kita kena tahu larutan natrium hydroksida ini bersifat apa? Dia bersifat alkali. Okey, manakala asid nitrik ini dia bersifat asid, betul, ini senang. Okey, jadi senang saja. Kalau bahan kimia ini dia boleh larut dalam alkali, maka dia sendiri adalah bersifat asid. Boleh? Saya ulang. Kalau bahan kimia ini dia boleh larut dalam larutan alkali, jadi dia adalah asid. Kerana asid boleh bertindak balas dengan alkali. Yang sama dia tak boleh. Contoh lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Dia mesti berbeza. Kalau lelaki-lelaki dia tiada perubahan. Contoh ini kita tengok Okey. YO dia tiada perubahan dalam alkali. Kerana dia sendiri adalah alkali. Contohnya dia adalah lelaki, jadi dia tidak mahu lelaki. Contoh macam itulah konsep dia macam tu. Okey, kita tengok YO ini dia boleh larut dalam asid. Jadi dia sendiri adalah alkali ataupun dia adalah base. Okey. Jadi asid boleh bertindak balas dengan alkali. Asid boleh larut dalam alkali dan kalau alkali dia boleh larut dalam asid. Okey, untuk ini dia dua-dua boleh. Dia boleh larut dalam alkali, dia boleh larut dalam asid. Maka dia adalah bersifat amphoteric, betul? Sekejap. Ya. Amphoteric. Okey. Baik, dengan ini sekali lagi susun mengikut tertib menaik. Pertambahan nombor proton jadi sama macam atas dari kiri ke kanan. Okey, jadi siapakah paling kiri? Alkali paling kiri, Y. Tengah-tengah Z, asid di kanan, X. Okey, jawapan Y, Z, X. Y, Z, X. Okey, jawapan dongki. Ini kebat sikit, ini susah sikit lah sebenarnya untuk bahagian ini. Kita kena tahu sifat alkali asid dulu. Lepas itu kita kena faham sifat bagi oksida. Okey, seterusnya jadual menunjukkan 3 atom. Okey, tiga-tiga ini atom mempunyai bilangan petala yang berisi dengan elektron sama. Semua ada 3 petala. Okey, kemudian yang manakah betul tentang ketiga-tiga unsur ini mengikut urutan PQR. Okey, PQR. Okey, yang mana betul? Baik, kita tengok. Pertama, jejari atom dia berkurang. Okey, jadi mereka letak di color yang sama. Jadi kita sekejap, kita boleh susun dulu. Okey, jadi dia dalam color yang sama. Jadi P di sini, P. Kemudian Q tengah-tengah, kemudian A paling kanan sekali. Okey, dia dalam color yang sama. Okey, jadi PQR. Jejari atom berkurang. Okey, ingat tak cikgu pernah bagi tahu small to big, big to small. Ingat, small to big, big to small. Jadi big to small, dia besar, boleh besar. Kemudian dia menjadi kecil. Ulang. Okey, small to big, kemudian dari big to small, besar menjadi kecil. Jadi jejari atom dia berkurang, maka jawapannya A lah. Jadi pilihan jawapan yang lain adalah salah.
Okey, contohnya takkan lembu dia bertambah, salah. Sifat kelogaman dia bertambah, salah. Kereaktifan dia berkurang, salah. Okey, jadi jawapannya A. Okey, seterusnya yang ni kena baca buku Ini tak boleh terangkan apa. Yang manakah mangkin yang betul, maka amonia dia memang gunakan mangkin firm. Ini kena baca buku lah. Okey, yang lain adalah salah. Okey, baik, itu saja untuk perbincangan 10 soalan objektif dalam modul tingkatan 4 bab 4 jadual berkala unsur. Sekian. Kalau ada soalan lain, kalau ada masalah lagi, boleh jumpa dengan cikgu, WhatsApp cikgu ataupun boleh tanya rakan-rakan yang mungkin dia lagi pandai, yang mungkin dia faham. Okey, sekian, terima kasih.